Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syahdan, adapun sekalian. Baik. Syahdan, adapun sekalian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki itu 3 orang, dan yaitu 3 orang tersebut Qasim dan Tahir dan Ibrahim, dan ketiganya makna dan ketiga-tiganya itu mati sebelum sampai lepas menyusu, dan 4 orang perempuan, dan yaitu 4 orang perempuan itu Zainab dan Ruqayyah dan Ummi Kalthum dan Fatimah. Dan anak Rasulullah yang pertama itu Qasim, maka maknanya kemudian susunan dia. Qasim yang sulung, maka Zainab yang kedua, dan Ruqayyah yang ketiga, maka Fatimah yang keempat, maka Ummi Kalthum yang kelima, maka Tahir yang keenam, maka Ibrahim yang ketujuh. Dan semuanya ketujuh-tujuh itu daripada Sayyidatina, tinggal Sinta Nun Alif je, Sayyidatina Khadijah, melainkan maknanya 6 dengan Khadijah, melainkan Ibrahim, maka yaitu daripada Mariyatul Qibtiyah. Baik. Dan arti sahabat itu, yaitu bila kita mengatakan sahabat Nabi, bukan makna sahabat kita, sahabat Nabi. Dan arti sahabat itu ialah orang yang berhimpun, ijtima' serta Nabi, maknanya bersama Nabi, berhimpun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila? Ketika hidupnya Nabi. Maknanya kalau berlaku pertemuan seseorang dengan Nabi bukan semasa hidupnya Nabi, itu bukan sahabat. Seperti para ulama dan para aulia yang mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kewafatan baginda, maka dia bukannya sahabat. Seperti yang berlaku kepada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani atau Asy-Sya'rawi, disebutkan dalam kitab beliau sendiri berkenaan dengan sanad tariqah. Sanad tariqah beliau itu 2. Pertama daripada gurunya, yang kedua langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah dia sahabat? Dia bukannya sahabat, kerana pertemuan itu terjadi selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertemuan dengan baginda itu boleh terjadi ketika mimpi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi surati. Barang siapa yang bermimpi bertemu aku,
maka sungguh dia telah bertemu dengan aku. Fa inna syaitan, kerana syaitan itu tidak boleh berupa, yatamassal, berupa, meniru rupa aku. Tapi Nabi mengingatkan, faman kadzaba alayya muta'ammidan, tetapi barang siapa yang berbohong dengan menggunakan nama aku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat itu syaratnya mesti berhimpun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berlaku pertemuan. Itu pun ketika hidupnya Nabi, bukan selepas wafat. Ada juga yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak bertemu dengan Nabi, seperti Uwais Al-Qarni, itu waliullah kan. Dia adalah tabi'in, kerana beliau cuma sempat bertemu dengan sahabat, tetapi zamannya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya beliau bertemu Nabi, maka Uwais Al-Qarni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Maka bertemu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang kafir seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, seperti mana Abdullah bin Ubay bin Salul. Adakah dia sahabat Nabi? Maka syarat seterusnya mukmin dengan adat orang yang berhimpun. Hidupnya mukmin pula, yakni mestilah dia itu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tertolaklah Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik tu. Maka dia tidak termasuk dalam kelompok sahabat Nabi. Dengan adat orang yang berhimpun, maknanya seperti mana kebiasaan yang kita kata itu adalah berhimpunan antara dua orang. Berlaku pertemuan tersebut sabit secara adatnya, maknanya bukan pertemuan itu berlaku di alam yang gaib, di sebalik alam kasar, tidak. Dan mati halnya beriman, dan disyaratkan juga beriman ketika hidup sampai dia mati dia masih beriman. Maka orang ini kalau pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih hidup, disyaratkan pula keimanan itu berterusan sehingga sahabat tersebut meninggal dunia. Karena berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang enggan membayar zakat, dan ada di kalangan mereka yang murtad setelah mana beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang murtad dan mereka yang mati dalam keadaan kafir itu tidak termasuk di dalam sahabat Nabi. Dan yang kita doakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, Allahumma salli, iaitu rahmatilah siapa? Nabi, keluarganya, sahabatnya. Itu doa kita. Dan tidak termasuk dalam doa kita itu orang yang pernah bertemu dengan Rasul kemudian meninggal dalam keadaan keluar daripada Islam. Itu bukan sahabat, tidak termasuk dalam doa kita. Baik. Dan jikalau kecil, ketika bertemu Nabi dia masih kecil lagi, masih budak-budak lagi, dia tetap sahabat. Atau buta mata sekalipun, Abdullah bin Ummi Maktum, dia buta dah, maka adakah dia sahabat? Dia sahabat. Maka inilah kata setengah ulama yang rajih. Ini adalah kata, yakni pendapat sebahagian ulama yang rajihnya, makna yang kuatnya yang ini. Dan keluar orang yang berhimpun, makna tidak termasuk dalam berhimpun dengan Nabi SAW tadi. Kita katakan tadi dengan adat orang yang berhimpun. Adat itu di mana? Di atas muka bumi. Adakah berlaku pertemuan
dengan Nabi SAW di luar muka bumi. Ada ketika malam Mi'rajnya Nabi SAW, Nabi bertemu dengan Nabi Isa. Adakah Nabi Isa dikatakan sebagai sahabat Nabi? Tak. Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi yang lain, Nabi Adam alaihissalam. Maka bertemunya Nabi dengan Nabi Adam itu di muka bumi ke bukan muka bumi? Dia bertemu di langit sana. Maka adakah dia sahabat? Dia bukan sahabat. Baik. Kemudian berhimpun di dalam langit bila? Ketika Mi'raj Nabi SAW. Isra di atas muka bumi, Mi'raj itu naik ke atas. Naik ke atas. Demikian Mi'raj yang diistilahkan oleh orang sufi, yaitu kenaikan, yaitu peningkatan seorang sufi, dikatakan Mi'raj. Baik. Tapi di sini bukan itu maksud. Yang dimaksudkan di sini adalah Mi'raj Nabi SAW, yaitu secara jasad dan juga ruh Nabi SAW. Seperti Nabi Ibrahim bertemu di langit, dan Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan Nabi Adam salawatullahi alaihim, yaitu mudah-mudahan dirahmati Allah, kesemua sekali, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Adam alaihi salam dan barang sebagainya yang lain-lain yang bertemu dengan Nabi itu, yang itu bukannya sahabat kalau pertemuan itu di atas langit. Maka yaitu bukan nama sahabat atas qaul yang rajih, yang kuatnya yang ini. Jalan khilaf jumhur ulama Malikiyah radhiyallahu taala anhum, menurut jumhur ulama Malikiyah, yaitu daripada mazhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Artinya pendapat yang marjuh, yaitu lawan daripada pendapat yang rajih, mengatakan itu juga sahabat. Karena sabit pertemuan antara mereka berdua, maka mereka berdua yang bertemu ini dikatakan sebagai sahabat, walaupun tidak berlaku pertemuan itu di atas muka bumi. Dan kata Syekh rahmatullahi alaihi, Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Wa ba'du, dan kemudian daripada itu, dan setelah itu, fal ilmu, maka ilmu bi asli din, dengan asal agama. Asal agama makna tunjang agama. Usuluddin pun sama juga, tunjang-tunjang agama. Muhattamun, diwajibkan. Yahtaju, berkehendak, litabyin, bagi penerangan, nak diperjelaskan. Ilmu tentang usuluddin itu diwajibkan ke atas setiap orang, lagi berhajat kepada penerangan, keterangan berkenaan dengan usuluddin tersebut. Baik, yakni, dan kemudian daripada itu, setelah dia berselawat, dia memuji Allah, selawat kepada Nabi, mendoakan Nabi, keluarga Nabi, para sahabat, maka setelah itu, maka menuntut ilmu dengan pohon agama itu fardu ain. Pohon agama ni dia usuluddin, diterjemahkan dengan pohon agama. Nah, usuluddin juga membawa makna tunjang agama. Tunjang ada pada pohon. Maknanya ditelakkan, dikatakan pohon itu yang dikehendaki adalah tunjang pada pohon tersebut.
Jadi menuntut ilmu dengan tunjang agama itu fardu ain, kewajiban yang diwajibkan ke atas setiap individu, atas tiap-tiap mukallaf, orang yang berakal, yang baligh, yang sempurna panca inderanya. Orang pun tanya kita, dan wajib tak ke? Cuba tengok diri sendiri dulu. Dah berakal ke tak berakal? Dah. Kalau ada kereta, saya rasa berakal tu. Dah. Baligh ke tak baligh? Dia kata umur dah 78. Sendiri fikirlah. Dah. Sempurna panca indera. Panca inderanya sempurna. Bukan daripada orang yang pekak dan buta. Dah. Kalau pekak buta, wallahu a'lam lah, iaitu gantung kepada rahmat Tuhan semata-mata. Mata tak nampak, telinga tak dengar, nak mengadu tak dapat. Itu tak ada taklif dia. Dan guru saya ramai yang buta juga. Kalau di Mesir, Syekh Ridha buta, Syekh Ahmad almarhum buta, Syekh Judah buta. Tapi yang mengaji semua celik, bawa Quran seorang satu, bawa kitab seorang satu, tapi dia semua dalam kepala dia aja. So budak tulis, dia cakap tulis, tengok sama dalam kitab. Syekh Ahmad, ya, Syekh Ahmad, mak dia membawa kitab dia setiap hari, junjung atas kepala. Dan meninggal almarhum, 30 juzuk macam Fatihah. Dia mengajar qiraat 10 ketika itu, ya. Syekh Judah pun begitu juga. Sempat saya mengaji dengan Syekh Judah selama setahun dengan beliau, dan sempat tasmi' dengan dia. Satu hari, nak kata kehebatan orang buta, saya terlewat datang kelas, takut nak masuk kelas kerana Syekh Judah ni terlampau garang. Tongkat dia besar lengan, sebab dia besar, Arab jenis besar dan garang. Kalau dihobi dengan tongkat tu, kotak patah tulang belakang cacat. Kerana takut dengan Syekh Judah, masuk perlahan-lahan. Memang saya rasa orang pun tak dengar, dia buat tak tahu je, masuk perlahan-lahan, duduk belakang sekali. Dia tanya anak murid yang lain, dia kata malam ya'ra', dia kata, siapa yang tak baca lagi? Lepas tu kawan tunjuk, macam dia kata tak boleh, belum tengok Quran lagi ni, qiraat kan dia, orang tua ni, kalau dia marah kan tongkat dia terbang. Jadi kata tak, dia kata Syekh semua dah baca dah. Dia diam. Kau tipu, dia kata. Tadi ada satu orang lalu belakang aku ni, dia kata, lalu terus sampai ke tingkap sana, dia kata, kau baca. Tepat belakang jauh, tapi dia tahu kita duduk kat mana. Kau baca, dia kata. Itu kehebatan Syekh Judah, dah berusia, dah tua dah dia. Baik. Dan demikian mengajarkan ilmu itu, ilmu usuluddin, yang berkehendak kepada membayankan maknanya menerangkan, perlu diperjelaskan daripada pihak sukarnya ilmu tersebut. Mana yang sukar, mana yang susah, itu perlu diperjelaskan. Siapa yang mesti memperjelaskan? Siapa yang diwajibkan untuk membayankan semua itu? Kepada orang yang alim, kepada orang yang tahu tentang ilmu usuluddin. Maknanya dua pihak wajib. Pertama, pihak orang yang belajar, orang yang mukallaf, maka wajib dia mengaji ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu sifat 20. Dan siapa lagi yang wajib, iaitu mengajar itu kepada orang yang alim. Kalau orang yang tidak alim, maka tidak boleh pula dia mengajar, ya. Sebab itu diharamkan mengaji ilmu usuluddin
kepada orang yang tidak benar-benar paham tentang ilmu usuluddin. Baik. Sebab dia menceritakan berkenaan dengan perkara yang ghaib, tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang perkara yang cuma didengar daripada lidah para ulama, yang sambung menyambung sehingga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahdan, lanjutan daripada kenyataan ini. Adapun lafaz ba'du, iaitu wa ba'du, lafaz ba'du itu zarfu zamanin, zarf zaman nama dia, kemudian, iaitu yang berkait dengan masa. Saya berkata, kemudian saya tidur. Berkata satu masa, tempoh masa, tidur satu tempoh masa. Maka ba'du itu tadi menunjukkan kepada tempoh masa bila dikatakan kemudian. Kemudian daripada itu saya bercakap, kemudian daripada itu saya tidur. Setelah saya bercakap saya tidur, maknanya berlaku tempoh masa di situ. Maka ba'du ini dikatakan zaraf zaman yang berkait dengan masa. Perkataan kemudian itu. Baik. Atas kata setengah ulama, menurut setengah ulama, ulama mana? Ulama nahwu. Dan kata setengah ulama nahwu yang lain pula, zarfu makanin, itu zaraf tempat. Saya ke kedai, kemudian ke pasar pula, kan tempat. Kedai tempat, kemudian pasar tempat. Maka kemudian itu menunjukkan kepada tempat, bukan kepada masa, kata setengah ulama pula. Dan adapun yang memulai membaca lafaz ba'du, ini mana selesai masalah tu. Itu khilaf di kalangan ulama bahasa Arab, ya. Dan adapun yang memulai membaca lafaz ba'du, itu Nabi Allah Daud alaihi salam. Itu yang mula-mula membaca ba'du, wa ba'du. Atau Qais, satu pendapat, atau Ka'ab bin Lu'ay, atau Ya'rab, atau Suhban. Allahu a'lam, ya. Dan kata ulama, adapun makna ba'du itu, makna ba'du itu apa dia sebenarnya? Berpindah permulaan kepada yang disahajakan, disahaja yang diqasadkan, daripada permulaan sesuatu, kemudian makna atau maksud daripada percakapannya itu nak dimulakan, maka disebutkan wa ba'du dalam bahasa Arab. Orang Arab macam tu. Dia puji Allah Ta'ala dulu, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, selesai. Wa ba'du, baru dia cerita, ya, qad talaba minni ba'dul ikhwan, ada contoh dia. Setelah daripada itu, maka telah datang kepada aku beberapa orang saudaraku meminta kepada aku menuliskan, contoh. Maka perpindahan tadi daripada permulaan mukaddimahnya kepada maksud daripada apa yang nak dikatakan, maka dipisahkan dengan wa ba'du. Ni seni orang Arab bercakap. Kita tak. Dah. Kita memburan tahun 9. Tapi sebenarnya kalau kita tengok contoh kan dalam meminang. Meminang pun ada khutbah meminang. Khutbah nikah satu, khutbah meminang pun ada juga. Maknanya dimulakan dengan memuji-muji Allah, selawat kepada Nabi, kemudian baru cerita tujuan saya datang. Dah, bukan berkokok ayam di hulu, berkokok ayam di hilir. Dah, tinggi gunung daripada bukit, tak apa nama tah pantun lagi tu, kan? Akhirnya tah meraban tah ke mana. Baru cerita, kami ni datang. Jadi sebenarnya Islam mengajar kita bagaimana ketika kita khutbah. Khutbah tu makna peminangan tadi, maka ada khutbah dia. Khutbah
pertunangan ada khutbah. Khutbah bertunang. Bukan kahwin je ada khutbah. Dan permulaannya dia puji Allah, dia puji Rasulullah. Akhirnya wa ba'du. Ni orang Arab cakap macam tu. Maka hakikatnya wa ba'du itu yang pertama mengatakannya, kata sebagian ulama, Nabi Daud. Dan wa ba'du itu digunakan untuk kita pindah kepada tujuan daripada kita bercakap. Sekarang bermasuk tujuan dia. Wa ba'du fal ilmu bi aslid din muhattamun. Baru dia cerita. Ilmu tentang tunjang agama ini fardu ain. Ni cerita dia nak cerita. Yang mula-mula tadi mukaddimah dia dipisahkan dengan wa ba'du. Baik. Kalau kita syahdan orang dulu. Dah. Syahdan tu maknanya apa? Lanjutan daripada apa yang saya sebutkan tadi. Ni kesinambungan dia. Baru dia masuk kepada tujuan atau maksud dia datang. Baik. Kemudian kepada yang disahaja, yang diqasadkan daripada perbuatan, iaitu berupa perbuatan. Apa jua? Perkataan ke, perbuatan ke? Dan kata setengah ulama radhiyallahu anhum, dan arti ilmu itu apa arti dia? Mengenal akan sesuatu dengan hakikatnya sesuatu itu sendiri. Itu makna ilmu. Maka kata ulama yang rajih, dan adapun ilmu itu dua bahagi. Maka kata ulama yang rajih. Baik. Maka ini yang rajihnya. Dia kata ilmu itu adalah mengenal sesuatu bertepatan dengan hakikatnya. Orang tanya kita, contoh dia katanya, ini depan saya ni apa nama dia? Yang ini. Yang ini apa nama ni? Saya pun tak tahu. Panggil apa ni? Dia kata bola pimpong. Kata contoh, memang bola pimpong ke ni? Bukan. Maknanya mengenal sesuatu yang bukan hakikat itu jahil. Kan ini bukan bola pimpong. Macam cerita apa? Pendekar bujang lapuk. Ini piano. Ini kan piano pakcik. Ini biola. Ini kan biola pakcik. Ini piano. Dua-dua jahil. Kerana mengenal sesuatu yang bukan hakikat, yang bukan diri sebenar dia. Lalu basikal. Lajunya kereta. Itu hakikatnya kereta ke basikal? Kalau salah, namanya jahil. Mendapatkan sesuatu yang tidak tepat dengan diri benda tersebut, dipanggil jahil. Sama ada jahil basit, jahil murakab, itu cerita lain. Tapi namanya jahil. Lawan jahil ilmu, iaitu mendapatkan sesuatu bertepatan dengan hakikat benda tersebut. Itu dikata ilmu. Baik. Kalau begitu, ilmu hakikat tu tak tahu sudah. Ya, ilmu hakikat tu apa pula? Dia kata, ilmu hakikat lah. Ya, baik. Kemudian, sebab ada benda yang kita kadang-kadang susah kita nak terang dan jelaskan, kan? Orang tanya, manis tu apa manis? Siapa pula yang boleh menerangkan manis? Manis macam gula. Itu macam contoh. Kita bukan nak contoh manis tu apa dia. Dia kata sakit. Sakit tu apa dia? Sakit itulah rasa apa? Pedih. Pedih sakit ke? Pedih tu apa pula? Pedih tu ambil pisau kita sikit tangan dia, tu nama pedih. Rasa dulu punya baru tahu. Nak menceritakan tu susah. Tapi kalau orang tanya meja apa? Senang kita cerita. Meja tu begini-begini panggil meja. Dah. Kalau kita kecilkan lagi, meja juga nama dia. Kalau kecil, onduk atas dia membangku pula nama dia, bukan lagi meja. Kalau besarkan dia, besar-besar ini orang tak buat duduk atas ni. Dah, tinggi, namanya meja. Baik. Kalau besar daripada tu lagi, ada ke tempat berteduh orang duduk bawah tu ramai-ramai, tak nama meja pula. Jadi orang boleh ceritakan keadaan tersebut, ditakrifkan dia sebahagiannya saja, sebahagian tidak dapat ditakrifkan. Seperti manis tadi, rasa, maka rasa tersebut perlu dirasa, baru dia tahu, oh ni rasa dia, ini manis, oh ini masam, ini masin. Dah. Baik.
Kemudian, dan adapun ilmu itu dibahagi atas dua bahagi. Ilmu itu dua. Pertama ilmu tasawur, nama dia ilmu tasawurin, dan kedua ilmu tasdiqin. Ilmu tasdiq, ilmu tasawur. Tasawur itu sesuatu yang digambarkan sahaja. Ada. Tasdiq itu hukum di atas yang kita gambarkan tadi. Baik. Ini namanya botol, contoh. Ada. Contoh. Ini pun pembahagian ulama kadang-kadang dibahagikan dua yang besar, sebahagian kata tasawur dan tasdik. Sebagian kata dah, ilmu itu terbahagi dua. Pertama dikata ilmu husuli, kedua ilmu huduri. Ilmu husuli digambarkan dalam kepala. Siapa tahu botol macam mana rupa? Masing-masing dengan gambaran masing-masing. Dibawa datang dipanggil ini ilmu huduri, depan mata. Oh yang ini. Ada. Dalam kepala kita tadi ilmu juga, tetapi dipanggil ilmu husuli. Sebahagian daripada husuli itu adalah tasawur. Kan? Itu dalam perbahasan ilmu mantik nama dia. Baik. Pertama ilmu tasawur dan kedua ilmu tasdik, yaitu membenarkan tasdik. Maka tasdik itu dah ada hukum dia, ada natijah dia, ada keputusan dia. Kita kata botol ini cantik, benar. Botol ini tidak cantik, yang itu dipanggil tasdik. Botol baru tasawur, cantik baru tasawur. Botol ini cantik, itu dipanggil tasdik. Baik. Maka ilmu tasawur itu dibahagi atas dua bahagi pula. Pertama tasawur mutlak namanya, dan yaitu mentasawurkan, mentaswirkan, yaitu menggambarkan barang suatu di dalam zihin, yakni dalam hati, dalam fikiran semata-mata, digambarkan dalam fikiran. Dan kedua dipanggil taswir. Yang kedua dipanggil tasawur tawassud. Dia kata taswir tawassud boleh juga. Ini tasawur tawassud, gambaran, tawassud pertengahan. Dan itu taswirkan barang yang sudah di dalam zihin serta jazam pula. Ada keyakinan terhadap apa yang digambarkan. Dan adapun ilmu tasdik itu, maka iaitu ditaswirkan barang sesuatu di dalam zihin serta jazam lagi muwafaqah dalam hakikatnya isbat, itu mensabitkan keadaannya atau nafi. Dia gambarkan botol, ni dia digambarkan cantik, dah digambarkan dalam kepala kita. Kemudian kita kata ini botol ni cantik atau tidak, maka kita kata botol ini cantik, contoh maka itu dikatakan itu isbat. Botol ini tidak cantik, itu nafi. Nafi dan isbat itu terhasil daripada tasawur tadi, gambaran-gambaran tadi. Baik. Faedah. Ini semua ulama kita dia bawa kepada kaedah cara berfikir. Baik. Faedah, sesuatu yang kita faedah kan, fuad, fuad, hati. Satu yang mencuit hati kita, bukan kelakar, maknanya dia mencuit hati, perasaan kita. Kata Imam Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bermula ilmu itu berbilang-bilang, banyak ilmu tersebut. Kenapa banyak? Sebab berbilang-bilang maklumnya. Maknanya ilmu itu dia banyak kerana banyak benda yang dimaklumi, yang diketahui. Maknanya pengetahuan itu banyak kerana terkait dengan banyak yang diketahui. Dan kata setengah ulama radhiyallahu anhum pula, dan ilmu itu tiada berbilang-bilang, dia satu sahaja. Sebab berbilang-bilang maklumnya. Tidak diterkesan dengan banyak yang diketahui tersebut banyak pula ilmu. Tak, ilmu cuma satu, walaupun banyak yang diketahui.
Dan kata setengah ulama, kata tertinggal. Dia kata dan setengah ulama. Dan kata setengah ulama, dan ilmu bersalahan dalam hakikatnya. Dan setengah ilmu itu terlebih kuat. Tu dia kata bersalahan hakikat tadi. Tak sama hakikat ilmu tersebut. Setengah ilmu itu, sebahagian daripada ilmu tersebut terlebih kuat daripada setengahnya. Maka kata ulama, yang kedua itulah yang rajih, yang kuatnya yang nombor dua. Apa dia? Tiada berbilang-bilang ilmu itu disebabkan berbilang-bilang yang diketahui. Itulah dia kata, inilah yang paling kuat sekali. Baik, khatimah penutup. Baik, kata setengah ulama radhiyallahu anhu, bermula sebab hasil ilmu yang baharu, yakni ilmu makhluk, bukan ilmu Tuhan. Kalau ilmu Tuhan dikatakan ilmu yang qadim. Ilmu yang qadim bukan terhasil dengan jalan yang ini. Dia qadim lagi azali, tidak berpermulaan. Yang ini hasil ilmu yang ada permulaannya. Ilmu kita lah. Masa kita lahir, ilmu tak ada lagi. Dah. Ketika kita dah mula sebulan, datang ilmu kita sikit. Dah setahun, datang ilmu sikit lagi. Masuk sekolah, datang ilmu sikit lagi. Maknanya ada permulaan ilmu kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Nanti kita sambung balik khatimah kata setengah ulama radhiyallahu anhu. Al-Fatihah.